Trump baru sahaja menghentikan projek kebebasan selepas Iran kembali menyerang sekutu Amerika Syarikat di Teluk. Pada hari Rabu 6 Mei 2026, krisis ini bukan lagi sekadar operasi mengiringi kapal di Selat Hormuz, tetapi telah menimbulkan satu persoalan sukar di Washington. Adakah tentera laut Amerika mampu membuka semula laluan itu tanpa terlebih dahulu mematahkan kuasa pengawal revolusi? Kekuatan yang menyokong tekanan ketenteraan Teheran ke atas kapal, pelabuhan, laluan udara dan negara-negara sekutu Amerika Syarikat. Pengumuman jeddah oleh Trump dibuat dengan alasan terdapat kemajuan dalam rundingan dengan Iran, tetapi ia juga dibuat selepas serangan terhadap Emiria Arab Bersatu. Kebakaran di kawasan minyak, kapal tangki minyak diserang oleh drone dan laporan baru mengenai kapal-kapal dagang yang rosak di tengah-tengah laluan minyak. Yang paling sensitif, saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat dalam masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat, mengikut piawaian kredibiliti. Milson Alves. Projek kebebasan mempunyai misi yang jelas, mengeluarkan kapal-kapal yang terperangkap di Teluk dan membuka laluan selamat melalui Selat Hormuz. Operasi itu dilancarkan kerana Iran telah menggunakan laluan tersebut sebagai alat tekanan, mengancam kapal-kapal yang tidak mendapat kebenaran. Menyerang kapal-kapal dagang dan mewujudkan suasana ketakutan di laluan yang membawa kira-kira 1/5 daripada perdagangan minyak dan gas global. Menurut Pentagon, Tentera Laut Amerika telah mengawal satu laluan pelayaran, menenggelamkan 6 kapal kecil Iran dan memintas peluru berpandu jelajah serta drone. Tetapi tindak balas Iran menunjukkan had operasi tersebut. Sementara Washington cuba membuka koridor maritim, Tehran meningkatkan tekanan terhadap sasaran yang berkaitan dengan sekutu-sekutu Amerika Syarikat. Titik perubahan berlaku apabila Emiria Arab Bersatu melaporkan serangan untuk hari kedua berturut-turut. Pertahanan udara Emiria menghadapi peluru berpandu dan drone yang menurut Abu Dhabi datang dari Iran. Pada hari Isnin, pasukan bomba berusaha memadamkan kebakaran di kawasan minyak utama di Fujairah selepas serangan drone yang pihak berkuasa kaitkan dengan Iran. Al Jazeera melaporkan bahawa 3 orang cedera dalam serangan itu. Pada hari yang sama, Emiria menuduh Iran menyerang kapal tangki kosong Barakah yang berkaitan dengan syarikat milik kerajaan Adenok dengan 2 drone di Selat Hormuz. Dalam kes itu, tiada kecederaan dilaporkan. Soalan mengenai kematian perlu ditangani dengan tepat. Dalam serangan terbaru terhadap Emiria Arab Bersatu, sumber yang dirujuk tidak mengesahkan sebarang kematian. Kes Fujairah melibatkan 3 orang cedera dan serangan ke atas kapal tangki Barakah tidak menyebabkan sebarang kecederaan dilaporkan. Tetapi secara keseluruhan dalam krisis di Selat Hormuz, Marco Rubio menyatakan bahawa 10 kelasi awam telah pun terkorban akibat konflik ini. Sementara kira-kira 23,000 orang dari 87 negara terperangkap di atas kapal di Teluk. Angka ini menunjukkan bahawa krisis ini bukan sekadar isu ketenteraan. Bolsonaro mengumumkan kepada Jair Petroleiro, seorang petugas minyak, satu tindakan terhadap penduduk. Pada tahun 2014 di negara itu, kapal tangki Barakah menghadapi serangan kapal tangki, satu peperangan terhadap penduduk. Mereka bergantung kepada satu laluan yang kini menjadi perangkap. Keputusan Trump untuk menghentikan projek kebebasan telah dikemukakan sebagai satu percubaan untuk memberi ruang kepada satu perjanjian muktamad dengan Iran. Menurut Reuters, Trump berkata bahawa terdapat kemajuan besar ke arah satu persefahaman yang lebih luas. The Guardian melaporkan bahawa penangguhan itu diumumkan untuk satu tempoh yang singkat, sementara sekatan Amerika ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran akan diteruskan. Maksudnya, Washington tidak berundur sepenuhnya. Mereka menggantikan tempo pengiringan tentera laut dengan tekanan. Sekatan maritim, diplomasi, ancaman sekatan dan cubaan untuk mendesak Teheran membuat keputusan. Masalahnya ialah Iran tidak bertindak hanya sebagai sebuah negara yang sedang berunding. Ia bertindak sebagai sebuah rejim yang menggunakan ketakutan sebagai kaedah. Pengawal revolusi yang diletakkan di tengah-tengah struktur ketenteraan Iran mengubah kapal-kapal awam, laluan udara dan pelabuhan sekutu menjadi alat ugutan strategik. Serangan terhadap pemancar yang diilhamkan oleh Amerika Syarikat menunjukkan perkara ini dengan jelas. Apabila tentera laut Amerika cuba membuka Selat Hormuz, Teheran memberi tekanan kepada kawasan sekitarnya. Apabila Washington bercakap tentang perjanjian, rejim itu menguji peluru berpandu, drone dan ugutan.
Apabila Sekutu Teluk menyokong Amerika Syarikat, mereka mula dianggap sebagai sasaran. Oleh itu, penghentian projek kebebasan tidak menamatkan krisis. Ia hanya mengubah langkah seterusnya. Apa yang berlaku sekarang ialah satu perebutan untuk memberi tekanan. Di satu pihak, Amerika Syarikat cuba meluluskan di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu satu resolusi yang menuntut Iran menghentikan serangan ke atas kapal, mendedahkan lokasi periuk api dan membenarkan koridor kemanusiaan. Di pihak satu lagi, Teheran cuba mengekalkan idea bahawa mereka masih menguasai Selat Hormuz. Cadangan Amerika yang dibuat bersama sekutu-sekutu Teluk boleh membawa kepada sekatan dan langkah-langkah lain sekiranya Iran tidak berundur. Marco Rubio menyebut undian itu sebagai ujian untuk kegunaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Krisis itu juga merebak ke udara. Emiria Arab Bersatu telah mengehadkan penerbangan kepada beberapa laluan yang diluluskan sahaja sehingga sekurang-kurangnya 11 Mei dan telah mengaktifkan protokol keselamatan kecemasan. Keputusan ini dibuat selepas peluru berpandu dan drone memaksa penerbangan untuk mengubah laluan, berlegar di atas Arab Saudi dan mencari jalan yang lebih selamat. Iran dalam situasi ini bukan sahaja memberi tekanan kepada kapal, tetapi juga memberi tekanan kepada ruang udara, sektor tenaga dan perdagangan serantau. Apabila sesebuah negara terpaksa menutup sebahagian ruang udara kerana serangan, mesejnya jelas, konflik telah keluar dari laut dan kini menjejaskan infrastruktur awam. Tentera Laut Amerika sedang cuba menjalankan operasi perlindungan, bukannya perang terbuka di setiap batu selat itu. Tetapi penawar revolusi nampaknya memang bertaruh pada taktik melelahkan itu. Kapal-kapal kecil, drone, peluru berpandu, ancaman terhadap kapal tangki minyak, penafian secara terbuka dan tekanan ke atas sekutu-sekutu membentuk satu kaedah yang sudah dikenali. Mencetuskan provokasi tanpa mengaku sepenuhnya, menyerang tanpa menerima tanggungjawab secara langsung dan menggunakan keraguan sebagai perisai. Inilah sebabnya ramai di Washington berpendapat bahawa mengiringi kapal sahaja tidak mencukupi. Kita perlu menyekat keupayaan rejim Iran untuk menjadikan setiap laluan perdagangan sebagai pentas ugutan. Sejarah membantu memahami mengapa tafsiran ini semakin mendapat tempat. Pada tahun 1994, serangan terhadap Amia, pusat Yahudi di Buenos Aires, telah membunuh 85 orang dan mencederakan kira-kira 300 orang. Pada tahun 2024, sebuah mahkamah Argentina telah mempersalahkan Iran atas serangan itu dan menyatakan bahawa ia dilaksanakan oleh Hizbullah di bawah arahan Iran. Kes ini telah menjadi simbol bagaimana Teheran, menurut pihak berkuasa Argentina, telah menggunakan sayap bersenjata di luar Timur Tengah untuk menyerang orang awam di rantau lain di dunia. Memori ini menjadi beban sekarang kerana logiknya hampir sama. Rejim itu menafikan, menggunakan proksi, memberi tekanan dan berharap dunia menganggap setiap insiden sebagai peristiwa terpencil. Contoh lain datang dari Arab Saudi. Pada tahun 1996, serangan ke atas Menara Khobar telah membunuh 19 anggota tentera Amerika dan mencederakan ratusan yang lain. FBI memaklumkan bahawa tuduhan keganasan telah dikemukakan terhadap ahli-ahli Hizbullah Arab Saudi yang pro-Iran. Dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memperincikan bahawa serangan itu telah membunuh 19 anggota tentera udara Amerika dan mencederakan 372 rakyat Amerika. Latar belakang ini penting kerana ia menunjukkan bahawa pertikaian dengan Teheran tidak pernah terhad kepada sempadan Iran sahaja. Apabila rejim itu berasa tertekan, tindak balas boleh berlaku di pangkalan, pelabuhan, kapal, kedutaan, loji penapisan atau sekutu serantau. Negara-negara lain juga pernah mengalami corak tekanan tidak langsung yang sama. Pada tahun 2019, kemudahan Saudi Aramco di Abqaiq dan Quraisy telah diserang, menyebabkan sebahagian besar pengeluaran Arab Saudi terhenti buat sementara waktu. Amerika Syarikat, Arab Saudi dan kuasa-kuasa Eropah menyalahkan Iran, manakala Tehran menafikan penglibatan. Pada tahun yang sama, serangan ke atas kapal tangki minyak di Teluk Oman juga dikaitkan dengan Iran oleh Washington. Kaedahnya berulang, menyerang sektor tenaga, perdagangan dan pelayaran untuk meningkatkan kos politik pihak lawan. Sekarang, dengan Emiria Arab Bersatu di bawah ancaman dan Selat Hormuz disekat, logik yang sama kembali dengan lebih kuat. Perbezaannya ialah kali ini Trump meletakkan tentera laut Amerika secara langsung di tengah-tengah krisis. Projek kebebasan lahir untuk menunjukkan bahawa Amerika Syarikat tidak akan menerima jika Iran menjadikan Selat Hormuz sebagai milik tentera pengawal revolusi.
Tetapi jeda itu menunjukkan bahawa Washington sedar bahawa mengiringi kapal tanpa menyelesaikan punca ancaman boleh menjadi operasi yang tiada penghujungnya. Setiap kapal yang dilindungi hari ini boleh diikuti oleh satu lagi serangan esok. Setiap laluan yang dibuka boleh ditutup semula jika Tehran masih mempunyai cara untuk menakut-nakutkan. Di sinilah kes Emiria Arab Bersatu menjadi sangat penting. Abu Dhabi ialah sekutu strategik Amerika Syarikat, mempunyai infrastruktur tenaga yang penting, menempatkan laluan perdagangan utama dan berada di barisan hadapan tekanan Iran. Apabila Emiria Arab Bersatu diserang oleh peluru berpandu dan drone, mesej itu bukan hanya untuk negara tersebut, tetapi untuk semua sekutu di Teluk. Mana-mana kerajaan yang membantu Washington boleh membayar harga. Itulah logik keganasan serantau. Ini bukan pertempuran laut biasa. Ia adalah cubaan untuk menakut-nakutkan sekutu, menghalang perdagangan dan mengenakan kos ekonomi kepada dunia. Pada masa yang sama, Trump cuba menunjukkan bahawa beliau masih mengawal rentak krisis ini. Dengan menghentikan sementara projek kebebasan, beliau mengelak daripada menjadikan setiap negara dan setiap serangan baru sebagai kewajipan segera untuk pengembangan ketenteraan. Tetapi dengan mengekalkan sekatan ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran, beliau terus memberi tekanan ke atas Teheran. Mesejnya ada dua sisi. Masih ada ruang untuk perjanjian. Tetapi tiada ruang untuk Iran terus menutup Selat Hormuz, menyerang kapal-kapal dan mengancam sekutu-sekutu seolah-olah rantau itu menjadi tebusan kepada pengawal revolusi. Risikonya ialah jeda itu dianggap oleh rejim sebagai kelemahan. Jika Teheran faham bahawa setiap serangan akan menghasilkan tuntutan di Washington, penawal revolusi mungkin akan menggandakan pertaruhan mereka. Jika mereka faham bahawa jeda itu hanyalah satu tempoh singkat sebelum sekatan lebih keras, pengasingan diplomatik dan seni bina maritim baharu yang diterajui oleh Amerika Syarikat, perkiraannya akan berubah. Sebab itu beberapa hari akan datang adalah penentu. Diante de perturbuhan bangsa-bangsa bersatu, respons Emiria, pendirian China dan Rusia, serta reaksi Trump akan menentukan sama ada Selat Hormuz kembali tenang atau Teluk memasuki fasa konfrontasi baharu. Hakikat utamanya adalah mudah. Iran telah menyerang keselamatan serantau pada masa Amerika Syarikat cuba membuka laluan maritim. Trump telah menghentikan sementara projek kebebasan untuk berunding. Tetapi krisis ini menunjukkan bahawa kapal, sekutu dan laluan tenaga masih terdedah selagi pengawal revolusi terus mempunyai keupayaan untuk mengubah negara. Estreito de Hormuz em arma política. Akhirnya, isu ini bukan sekadar mengeluarkan kapal dari Teluk. Ia adalah untuk menghalang rejim Iran daripada terus menggunakan ketakutan sebagai sempadan, perdagangan sebagai tebusan, dan keamanan sebagai alat peras ugut. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti tinggalkan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.